Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazmi bin Mat Syah selaku pengurus S-Clan Printing. Saya bermula dalam bidang printing ni, percetakan daripada tahun 2014. Bermula dengan seorang sahabat saya, masa tu bekerja sebagai marketing lah. Kemudian saya beralih kepada production staff dan terus jadi bahagian production lah, mengawal bahagian production. Selepas daripada tu dalam masa setahun ada masalah sikit dalam syarikat dan di syarikat terpaksa tutup, jadi saya berpindah dengan syarikat lain. Begitu juga setahun, dan tahun-tahun seterusnya saya bekerja dengan satu orang sahabat saya juga dalam bidang percetakan selama 2 tahun sebelum saya buka sendiri. Modal pertama saya sebanyak 1,500 lah, yang mana saya berjumpa dengan satu orang sahabat saya, minta tolong untuk buat meja printing dengan modal yang lebih kurang dalam 1,000 lah, 1,000 juga lah masa tu. Dapat 30 pattern. Jadi saya sama-sama lah dengan sahabat saya tu buat table printing. Bermula bila siap table printing tu, saya letak table tu di rumah sebelum saya beralih ke kedai yang saya sewa lah. Kedai pertama saya sewa sebulan sebanyak 1,400, termasuk api dan air lebih kurang 1,600, 1,700 macam tu lah. Jadi dalam masa setahun saya di kedai lama tu, sebelum saya pindah kedai baru, adalah sedikit sebanyak penambahan barang-barang printing yang saya upgrade, macam penyangkut baju, mesin heat press, komputer. Lepas tu adalah sikit barang-barang kita beli blok lebih sikit lah. Perjalanan dalam perniagaan printing ni, saya bermula full time semenjak 2017, bulan 10 2017. Kira ni adalah tahun kedua saya lah sebagai full time business. Pengalaman setahun pertama saya menyewa yang di kedai lama tu, 1,400 yang sewa tu. Duduk di situ, sewa agak tinggi, tapi dekat situ sale sangat memberangsangkan lah. Jadi kita boleh tampung lah sale di situ. Tapi bila masuk tahun baru, tahun 2019, baru-baru ni lah, tahun baru ni lah, saya terpaksa kecilkan kos dan berpindah ke kedai yang baru, yang kadar sewanya baru 400. Jatuh bangun saya dalam bisnes ni agak perit lah, sebab saya masih lagi seorang diri lah dalam bisnes. Jadi banyakkan saya dapat semangat ni daripada yang bagi semangat macam ada keluarga, adik-beradik, isteri, anak-anak adalah penguat semangat kita lah. Jadi mereka adalah tulang belakang saya untuk terus kuat dalam bidang perniagaan. Okay. Dari tahun 2017 sehingga 2018 di kedai lama, saya kebanyakan dapat job daripada customer walk-in. Customer walk-in, bila maknanya kita ada simpan database customer. Bila saya pindah ke kedai baru, di sini walk-in sangat-sangat kurang. Maknanya daripada 100% dia boleh drop ke 20%. Memang terlalu permintaan walk-in memang terlalu kurang. Kalau setakat hari ni yang banyak membantu saya adalah online lah. Online lah yang banyak. Sebab kita customer lama kita ada simpan database. Jadi database tu kita guna untuk kita akan bagi tahu promosi. Biasa bro buat promosi dekat Facebook sendirilah. Biasa saya sekarang ni aktif di Facebook sendiri. Bila pakai page ada, saya page ada, tapi setakat ni hari ni saya aktif dengan Facebook personal lah. Facebook saya Syazmi Mat Syah.
Berkenaan dengan job pula, saya dapat job online ni biasa saya seorang diri lah. Saya bekerja di Exclaim Printing seorang diri. Sebelum ni saya ada pekerja, anak saudara lah yang banyak membantu secara full time. So selepas dia dapat kerja baru, saya terpaksa running seorang diri. Kalau ada job yang agak besar atau kuantitinya banyak, saya panggil kawan-kawan lah yang kita bayar by part time, by hour lah, ikut jam lah. Kebanyakan adalah kawan-kawan yang banyak membantu. Bahan mentah pula saya dapat kebanyakannya di bahagian di Kuala Lumpur lah. Antaranya kadang-kadang saya pergi ambil sendiri. Kalau ada keperluan lain, saya ke KL dan pergi ambil sendirilah. Kalau tak berkesempatan, contoh macam kita banyak ada kerja yang nak dibuat di kedai, jadi saya tak ke KL, saya akan order online dan dia akan hantar. Antara satunya dia pakai bus, yang keduanya dia akan hantar by JNT lah. Biasa pakai JNT lah. Kalau saya tak ke KL, dia akan hantar pakai JNT. Baju pula saya dapat pun sama di KL. Saya guna sistem online. Dia biasanya hantar pakai bas. Saya suka pakai bas sebab saya order hari ni, malam nanti baru sampai. Malam terus sampai, maknanya besok kita boleh terus on job. Dalam bidang printing ni, kita tak boleh nak kata printing ni tak ada masa depan ke atau apalah. Sebab itu bergantung pada seseorang, mentaliti seseorang. Maknanya kita kena fikir jauh ke depan. Kalau kata, sebab saya sendiri, pendapat saya tak menganggap kawan-kawan printing saya adalah pesaing. Saya tak anggap mereka adalah pesaing. Mereka adalah seorang sahabat seorang sahabat yang akan membantu kita. Sahabat ataupun rakan sekerja. Rakan sekerja. Saya suatu ketika dulu saya pernah ditimpa musibah lah. Kaki saya cedera dan tak boleh berjalan. Saya tak boleh nak run job. Saya pergi jumpa dengan kawan-kawan saya, minta tolong settlekan saya punya kerja. Selama seminggu jugalah saya tak boleh berjalan. Dan rakan printing saya ni lah, rakan sekerja saya ni lah yang menyelesaikan saya punya kerja. Jadi saya tak anggap mereka adalah pesaing. Mereka adalah sahabat yang boleh membantu kita. Dan dalam printing ni juga, kalau saya tak suka ambil tahu hal-hal yang negatif. Jadi apa yang positif kita ambil, yang negatif ni biasa saya ketepikan lah. Sebab nak berjaya ni kita tak boleh hadam yang negatif. Biasa kita hadam yang positif. Itu adalah satu mentaliti kalau orang yang nak berjaya. Okey bro, kadang-kadang ada sesetengah rakan printer kita, dia WhatsApp saya, dia tanya pelbagai soalan lah berkenaan dengan printing baju ni kan. Antara salah satu soalan dia, kata dia bila dia print, dia angkat blok, baju berbulu. Baju berbulu. Kawasan print tu terdapat kesan-kesan berbulu sikit-sikit. Mungkin bro ada tips-tips ataupun cara nak elak benda ni berlaku? Okey. Cetakan berbulu lah ni. Okey, dia punya tips biasanya yang berbulu ni kita guna ink rubber dye. Biasanya kita guna ink rubber dye lah. Pengalaman saya, kalau kata berbulu ni kita flat di blok tu terlalu lama. Maknanya rubber dye tu dia kering lah, dia kering. Bila dia kering, kita nak angkat daripada baju tu, cetakan tu dia akan
baju, maknanya bulu baju tu dia akan terikut Ikut sekali lah. Terikut sekali lah. Kebiasaannya saya akan jalan lagi sekali lah. Maknanya kita dah print untuk contoh dah 2 layer atau baru 1 layer, cetakan tu berbulu, saya akan jalan lagi sekali. Maknanya kita akan buat layer yang kedua atau yang seterusnya lah, bagi hilangkan dia punya masalah tu. Okey, soalan seterusnya mengenai blok tersumbat. Ini soalan yang selalu saya dapat. Jadi setiap pencetak tu dia ada cara tersendiri. Okay. Bro macam mana? Cara bro pula? Cara saya biasa digunakan oleh setiap orang pencetak. Biasanya kalau blok tersumbat ni, saya akan sediakan satu baldi dengan kain. Jadi saya akan basahkan kain tu dan lap di bahagian belakang blok lah, sehingga masalah tersumbat tu habis di situ. Jadi bila blok yang tersumbat tadi kita dah lap pakai kain basah, maksudnya dia akan selesai kat situ dan kita akan teruskan cetakan. Lap kat belakang Biasalah blok. kat belakang blok, bukan di tempat cetak tu, di belakang. Belakang blok. Biasa belakang blok lah. Okey. Selain daripada tu, selain daripada lap bahagian belakang, print malam ke print siang ada beza? Okey. Saya dekat sini setakat hari ni print malam atau siang sama aja sebenarnya. Tapi kebiasaannya rakan-rakan lain juga mengalami masalah yang sama. Siang dia punya peratus untuk blok tu tersumbat sangat tinggi sebab dengan cuaca panas lagi kan. Kalau kata sahabat-sahabat tu tak boleh nak selesaikan pada waktu siang, jadi selesaikan pada waktu malam. Boleh buat di waktu malam, insya-Allah. Platen di kedai saya, meja ni ada 30 platen. Maknanya ada 3 set lah. Satu set ada 10 platen. Jadi saya ada 3 set, maknanya ada 30 platen dan satu set untuk kanak-kanak, baju kanak-kanak, untuk saiz kanak-kanak lah. Sebab biasa kita nak print baju kanak-kanak, saya akan print kat atas ni. Susah kita nak setting baju, lepas tu nak setting blok sangat susah lah. Dia mengganggu kita punya waktu bekerja. Jadi ni adalah platen untuk baju dewasa. Okey, inilah table expose blok saya. Yang mana modal membuatnya lebih kurang dalam anggaran 200.5 ke 300 lah. Dengan menggunakan lampu LED T5 sebanyak 10 batang dan jaraknya lebih kurang dalam sekaki, 12 inci. Jadi inilah table expose saya. Kos berapa lagi? Kos? Tadi kos 250. Tu siap dengan dia punya kaki sekali dengan besi, dengan cermin sekali. Kebiasaannya bukan kebiasaan lah, memang selalu lah saya expose selama 3 minit. Selain daripada printing, saya buat branding lah untuk baju. Antara hobi saya lah. Saya buat baju Ultraman, Kamen Rider dengan Power Rangers. Selain daripada menjual t-shirt branding tu, saya dan beberapa orang sahabat saya, kita nak buat satu page yang dinamakan page Geng Menan Seremban, atau nama page tu Geng Menan Somban sebenarnya. Jadi page tu boleh tengok, dan saya biasa yang akan live saya lah. Dia sebahagian daripada saya punya collection ni, collection mainan saya sendiri. Yang mana dia tak dijual lah. Okey, nasihat. Saya nak nasihat pun tak pandai juga. Nasihat saya pernah jatuh 2-3 kali dalam perniagaan bisnes printing ni. Jadi di waktu kita jatuh, yang ada bersama saya adalah keluarga saya, isteri saya, anak-anak adalah penguat semangat. Yang paling penting adik-beradik, ibu dan ayah. Jadi hubungan keluarga tu sangat penting. Kalau kita tak jaga hubungan keluarga ni, satu hari Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Maknanya redha kita dekat apa saja yang kita buat datang ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat redha, kita kena minta redha dengan Allah, kita kena minta redha dengan ibu dan ayah.
Jadi hubungan adik-beradik itu sangat penting. Hubungan ibu ayah. Jadi jaga family. Saya sangat menitik beratkan hubungan keluarga sebenarnya. Jadi di saat kita jatuh, di saat kita sakit, yang berada paling hampir dengan kita selain daripada Allah SWT, adik-beradik, ibu ayah, isteri dan anak-anak. Pesanan yang kedua, dalam bisnes printing ni dan dunia percetakan ni, kita bukanlah satu komuniti yang sangat besar. Kita sangat kecil. Jadi macam yang saya cerita tadi, kita memerlukan rakan-rakan printing kita. Jadi saya tak pernah ada rasa iri hati dengan kawan-kawan, dan bukan saya je yang perlu rasa macam tu. Anda semua juga perlu rasa macam tu. Jangan pernah ada rasa iri hati, jangan pernah ada rasa dengki dengan kawan-kawan. Jadi anggap kawan-kawan adalah sebagai satu jalan penyelesaian untuk kita satu hari nanti. Bukannya satu pesaing yang perlu kita saing, persaingan sihat atau apa saja. Sebab kalau kita anggap kawan-kawan cetak adalah satu pesaing, tak mustahil satu hari kita akan ada rasa iri hati